Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan. Saya menerima banyak komen dan juga pertanyaan berdasarkan kepada video-video saya yang lepas. Tapi satu soalan yang menarik perhatian saya ialah terdapat pemimpin-pemimpin sekolah yang bertanya bagaimanakah mengatasi masalah komunikasi mereka bersama dengan ada kes-kes dengan penolong kanan ataupun dengan guru-guru mereka. Jadi hari ini kita akan cuba berkongsi bagaimanakah kita memotivasikan staf kita. Saya rasa ramai yang tahu bahawa bidang kuasa pemimpin kita terbahagi kepada 3, iaitu pengaruh, pujukan dan arahan. Selalunya pengaruhlah yang memainkan peranan yang cukup penting, sementara arahan biasanya kita akan menggunakan SP, iaitu surat keliling sama ada ikhtisas ataupun pembenaran untuk mengawal guru-guru ataupun staf-staf kita. Mengikut John Quincy Adams, definisi bagi pemimpin ialah if your actions inspires others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Ini kemungkinan besar ialah untuk bahagian pemimpin yang mempunyai pengaruh. Pertamanya, tuan-tuan dan puan, kita boleh menggunakan kaedah menulis penghargaan, iaitu menulis kata-kata penghargaan beserta sebiji apel kepada guru dan meletakkannya di atas meja, memberi satu kepuasan yang tidak terucap. Contohnya seperti guru yang baru balik dari kelas setelah penat mengajar, tiba-tiba di atasnya terdapat sebiji apel dan juga kata-kata nasihat ataupun penghargaan daripada guru besar atau pengetuanya. Dan saya nak tegaskan di sini, kata-kata tersebut mestilah ditulis. Ini akan memberikan satu human touch yang cukup penting. Janganlah type ataupun meminta ketua staf ataupun untuk membuat kad kepada guru-guru ini. Seterusnya, bincang laluan kerjaya, iaitu perbincangan secara personal mengenai tugas, peranan dan hala tuju kerjaya guru di dalam tempoh tertentu. Perbincangan secara personal ini, tuan-tuan dan puan, akan memberikan satu impak yang cukup tinggi. Contohnya, kita memanggil guru-guru yang kemungkinan mempunyai pengalaman 4 atau 5 tahun, maka kita bincang laluan kerjaya beliau. Kemungkinan kita boleh katakan bahawa saya melihat cikgu mempunyai potensi yang baik untuk saya lantik sebagai ketua panitia ataupun ketua bidang, dan saya berharap cikgu dapat bersama-sama dengan saya melaksanakan matlamat kita supaya kita dapat merealisasikan apa yang saya rancangkan ini. Dan ini akan memberikan satu kepuasan kepada guru-guru kita kerana mengetahui bahawa kita mempunyai perancangan terhadap kerjaya mereka. Seterusnya, beri perhatian kepada kehidupan staf, iaitu perbincangan santai dengan staf yang berkisar kepada perbualan ringan mengenai keluarga, kehidupan harian dan sebagainya. Kemungkinan kita boleh menggunakan waktu-waktu santai seperti semasa minum di kantin contohnya, untuk mengenali staf-staf kita dengan lebih dekat. Mungkin hal-hal yang tidak terlalu personal, seperti contohnya mengenali nama isteri ataupun anak ataupun suami mereka, akan memberikan satu perhubungan bonus kepada kita dalam kita berkomunikasi dengan guru-guru kita. Menjadi pendengar yang berkesan, menunjukkan tingkah laku anda memahami dan prihatin terhadap isu ataupun topik perbualan staf anda. Di sebelah kanan ini saya tunjukkan apakah ciri-ciri sebagai good listener, dan perlu diingatkan kepada tuan-tuan dan puan, janganlah semasa kita berbual dengan guru-guru kita, kita sedang melihat handphone ataupun melayan seseorang di dalam perbualan handphone, dan ini merupakan satu tingkah laku yang kurang sopan dan akan melemahkan semangat guru-guru untuk mereka berkongsi masalah mereka bersama dengan kita. Menjadi suri teladan, menunjukkan contoh peribadi dan tindakan yang baik kepada staf, bertindak seperti yang dicakapkan, bukan sebaliknya, berkongsi kejayaan sekolah bersama staf. Ini ialah memberi satu contoh
kepada staf-staf kita, terutama staf-staf yang muda, bahawa kita buat seperti yang kita cakapkan, bukannya sebaliknya. Dan juga kita berkongsi kejayaan staf bersama-sama dengan kita. Janganlah mengambil kredit terhadap kejayaan-kejayaan sekolah secara peribadi, tetapi ucapkanlah bahawa kejayaan kita ini adalah kejayaan bersama-sama. Tanpa cikgu, siapalah saya di sekolah ini. Kejayaan cakapan-cakapan seperti itu ataupun ucapan seperti itu akan menaikkan semangat guru untuk sama-sama kita membangunkan sekolah kita. Beli snack bukanlah bermaksud membeli snack itu, tapi dengan maksud ialah tindakan-tindakan membeli jiwa, memberi hadiah-hadiah kecil yang mungkin murah tetapi memberi makna kepada staf yang menunjukkan prestasi yang baik ataupun yang menyelesaikan tugasan yang baik. Ini contohnya seperti selepas kita menghadiri kursus-kursus kita di luar atau selepas kita balik dari melancong contohnya, belilah cenderahati sedikit kepada guru-guru kita sebagai satu penghargaan kebersamaan mereka itu bersama-sama dengan kita. Seterusnya penghargaan keuangan seperti membuat kejutan ataupun membeli hadiah kupon atau menghantar kereta staf untuk cuci sebagai menghargai kerjasama dari staf. Contohnya membuat kejutan dengan meminjam kereta cikgu, contohnya dengan tetapi kita menghantar kereta tersebut untuk dicuci dan bila kita balik serahlah kunci dan juga kereta yang telah dicuci kepada beliau dan ucapkan bahawa ini sebagai satu penghargaan kepada beliau. Terima kasih cikgu untuk kalian telah menyiapkan suatu tugasan itu. Kaedah pekerja bulanan juga cukup berkesan untuk memotivasikan guru-guru kita. Mengadakan pertandingan pekerja bulan ini akan meningkatkan motivasi staf kita dan juga persaingan yang sihat untuk staf membuat perubahan walaupun perubahan-perubahan yang kecil. Letaklah frame-frame gambar mereka setiap bulan di pejabat contohnya untuk dilihat dan ini akan memberikan satu semangat baru kepada mereka untuk terus berbakti ataupun melaksanakan tugas mereka dengan penuh amanah. Menziarahi staf, iaitu ziarah sosial di rumah staf, ziarah ketika sakit, telefon atau teks untuk bertanya kabar akan memberi impak yang positif juga kepada hubungan pemimpin dan staf. Bukan sahaja semasa mereka sakit kita melawan, tetapi kita juga melawat untuk ziarah sosial, untuk semang-semang ringan dengan mereka akan mengeratkan perhubungan kita bersama dengan mereka. Itu saja perkongsian untuk kali ini. Saya berharap dengan tips-tips yang diberikan ini, perhubungan di antara tuan-tuan dan juga dengan staf akan menjadi lebih baik untuk kita merealisasikan hasrat atau visi sekolah yang telah dirancangkan. Sekian, terima kasih.